ini ataupun apa yang perlu ada daripada mereka untuk mereka tetapkan misi dan visi dalam kehidupan seharian? Terima kasih Mira. Saya suka dengan soalan yang Mira berikan. Baik, apabila kita tanya murid kan berkenaan dengan pemilihan program di universiti, antara mereka menjawab apa dia? Saya ni tak tahu nak pilih apa cikgu. Sebab apa Mira? Sebab mereka tidak ada cita-cita, mereka tak ada impian, mereka tak ada harapan, kan? Mereka tidak mengharapkan sesuatu untuk mengubah nasib diri mereka. Tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid yang saya kasih sekalian. Baik, kalau ditanya, apakah perkara pertama yang paling penting untuk murid-murid memastikan mereka nak belajar ataupun nak sambung belajar, yang pertama ialah cita-cita. Murid-murid yang dikasihi sekalian. Sebab apa? Sebab cita-cita inilah yang akan membentuk jalan ke mana mereka nak pergi selepas ini. Sebab apa murid-murid sekalian? Baik, Mira, untuk kita memohon di UPU, dia ada 12 pilihan tau. Baik. 6 pilihan wajib, 12 pilihan maksima. Maksudnya mereka kalau nak pilih boleh setakat pilih 6 sahaja dan mereka boleh pilih sampai ke 12 pilihan. Masalah utamanya ialah bila pilihan pertama hingga ke-6 mereka pilih berdasarkan minat, berdasarkan kemahuan mereka. Tetapi bila pilihan ke-7 hingga ke-12 tu mereka main hentam saja. Masalah timbul ialah apabila mereka mendapat pilihan ke-12, waktu itu kursus ataupun program yang mereka tak minat langsung, yang mereka tak suka. Perkara ni pernah berlaku kepada murid saya Mira. Kan waktu itu dia memilih diploma IT di Politeknik di Kuching. Kan dia pun jumpa saya, cikgu, saya dapat pergi ke Kuching, saya tak nak pergi dan sebagainya. Kenapa kau pilih? Saya hentam je cikgu. Tak sangka pula pilihan ke-12 itu diterima. Dan akhirnya terpaksalah dia pergi ke Kuching, kan. Mujur nak dikatakan rezeki, dia dapat selepas 1 ataupun 2 sem dia dapat balik ke Semenanjung dan dapat berada di Politeknik berhampiran dengan rumah dia. Okey, masalah timbul lagi ialah apabila dia sebenarnya tak minat pun diploma IT tu. Akhirnya apa yang berlaku? Bila dia nak sambung ke peringkat ijazah, dia tak tahu, saya nak pilih apa cikgu? Saya nak pilih apa? Sebab apa? Sebab minat itulah yang kata apa menghalang dia untuk menyambung pengajian. Dia minat lain, tapi bila dia dapat lain, kerana kalau dikatakan aku ni tak dapat sambung belajar, orang lain dapat masuk universiti dan sebagainya. Jadi aku ambil ajalah mana yang sapu sajalah kan. Mana yang aku dapat. Masalah timbullah bila mereka tak minat. Dan kesudahannya malang kepada murid itu sendirilah kan. Dahlah belajar tak minat, menghabiskan masa diploma 3 tahun, banyak habis masa, banyak habis duit dan sebagainya. Baik, yang pertama itu berkenaan dengan cita-cita. Yang kedua, bila kita sebut tentang cita-cita, bukan hanya sekadar cita-cita itu berdiri sendiri, perlu juga ada sokongan daripada keputusan ataupun kelayakan akademik. Sebagai contoh, saya nak jadi seorang peguam. Saya memang minat peguam. Malah saya memang dilahirkan untuk menjadi seorang peguam kan. Tetapi dari sudut kelayakan saya tak layak. Sebab bahasa Inggeris saya dapat C, matematik saya dapat C dan sebagainya. Tak layaklah. Sebab tidak memenuhi syarat. Jadi murid-murid sekalian, apabila kita nak orang kata apa, memilih sesuatu program, nak memilih sesuatu kursus di UPU, di universiti, pastikan pertama berkenaan dengan cita-cita kita, apa yang kita nak jadi, dan yang kedua mengenai kelayakan. Bukan kita pilih berdasarkan tekak kita sedap menyebut aja. Sains aktuari, tapi kita pun tak tahu apa sains aktuari itu. Oh, kita nak jadi jurutera. Jurutera tu apa? Jurutera itu banyak sangat bidangnya. Jurutera awam, mekanikal dan sebagainya. Jadi kita kena tahu, sebut tentang jurutera, kita nak jadi jurutera apa. Sama juga dengan nak jadi cikgu. Cikgu nak jadi cikgu sekolah menengah ke nak jadi cikgu sekolah rendah, kan? Dan setiap orang kata apa, laluan untuk jadi cikgu sekolah rendah berbeza dengan cikgu sekolah menengah. Malah kelayakan untuk masuk ke Institut Pendidikan Guru juga 5A Mira ya. Maksudnya tak sama macam nak masuk ataupun nak menjadi guru di sekolah menengah. Sebab itu saya katakan kepada murid-murid sekalian, pelajar-pelajar tingkatan 5, murid-murid tingkatan 5, tolong cari cita-cita. Kalau biasa malam-malam kita letak tangan atas dahi, fikirkan apalah yang si Minah ni buat, apalah yang si Abu ni buat. Kita tukar terus. Kita fikir aku nak jadi apa? Aku nak kerja apa? Apa yang aku nak buat untuk dapatkan duit untuk menyara Minah nanti? Sampai macam tu sekali. Kalau sebut tentang aku nak jadi apa? Cita-cita tu. Yang pertama macam cikgu kata, kena ada passion. Betul. Apa awak punya minat dekat mana? Dan bukan saja minat cikgu, tapi menurut Mira, apa yang you punya strength? Kat mana strength you? Nak jadi lawyer tapi nak bercakap pun takut. Betul. Susah juga macam tu kan, dan kita kena tahu big why lah. Betul. Apa you punya big why? Sebab tu Mira, kita kena tahu ataupun kita kena buat ujian minat kerjaya kita.
Bila kita dah buat ujian minat kerjaya, kita tahu kecenderungan kita ke mana. Kita tahu okey, kita nak jadi seorang guru, mampukah kita jadi seorang guru? Sedangkan sosial kita pun tidak, orang kata apa, takat sosial kita orang kata pendiam kan, tak suka bergaul dengan orang, introvert dan sebagainya. Sesuaikah kita untuk jadi seorang guru untuk berhadapan dengan ramai orang? Ya. Baik, itu bagi pemilihan kerjaya, cikgu. Betul. Bagaimana pula kriteria bagi pemilihan universiti dalam UPU, cikgu? Selalu tadi cikgu katakan tentang kos lah, orang kata kursus yang ditawarkan. Bagaimana pula bagi universiti yang ditawarkan dalam UPU itu banyak sangat, cikgu, institusi pengajian. Boleh cikgu terangkan sikit? Okey, terima kasih Mira. Seperti yang saya maklumkan tadi kan, dia mesti berkaitan dengan kemampuan kita dari sudut akademik. Sebab nak tak nak, suka tak suka, memang itulah penilaian kita. Orang akan tanya berapa A kau dapat. Betul. Kan, berapa keputusan kau dan sebagainya. Jadi apabila kita sebut tentang dasar pemilihan kriteria untuk masuk ke universiti, perkara pertama ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pencapaian kokurikulum kita. Kenapa kokurikulum penting? Sebab akademik campur kokurikulum, dia akan menghasilkan satu mata yang kita namakan sebagai mata merit. Mata merit itu apa? 90% markah akademik, 10% markah kokurikulum. Dan markah-markah inilah yang akan menentukan sama ada kita layak memohon ataupun tidak. Sebab kalau kita ikut dari sudut kelayakan, yes, kita layak berdasarkan keputusan ataupun berdasarkan syarat umum, berdasarkan syarat khas yang telah ditetapkan, memang kita layak. Tetapi untuk sesuatu kursus, sebagai contoh diploma pendidikan awal kanak-kanak di UPSI, kalau kita ikut data yang dikeluarkan oleh pihak UPU, seramai lebih daripada 50,000 orang yang memohon, Mira. Baik. Kalau kita katakan kita hanya sekadar berada di kata layak sahaja, adakah kita akan dapat kata apa kursus yang kita mohon? Betul, persaingan itu. Dari sudut memohon sahaja dah lebih daripada 50,000 orang. Jadi untuk memastikan sama ada kita layak ataupun tidak, dia berbalik semula kepada yang pertama tadi, mata merit kita lah, kan, akademik dan markah kokurikulum. Jadi nak tak nak, suka tak suka, murid-murid kenalah aktif kokurikulum. Peganglah apa jawatan, wakillah apa skor, apa sahaja pertandingan di peringkat sekolah pun, insya-Allah, kerana mata merit itulah yang akan membantu kita.